Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Jadi mudah-mudahan kita dapat sempurna melaksanakan ibadat puasa yang berbaki hari lagi, kerana pada hari ini adalah hari yang ke-25 Ramadan tahun 1441 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi walaupun kita masih lagi dirundung ataupun ditimpa dengan musibah makhluk halus ini, tapi insya-Allah kita tidak cemas dan tidak putus asa, sentiasa berusaha untuk menghindarinya, dan sentiasa kita berdoa dan bersungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilepaskan negara kita daripada bencana ini dan dunia terselamatlah. Kalau tidak susahlah kita nak buat kerja membayar kan. Okey. Sementara kita menunggu apa juga perkongsian daripada sahabat-sahabat kita, saya suka juga menambah sedikit penjelasan berkenaan dengan soalan yang dikemukakan pada 2 hari lepas, iaitu kenaan dengan nazar. Seorang yang bernazar untuk melaksanakan, untuk buat umrah, tetapi terhalang dengan sebab masalah makhluk halus ni lah, COVID ni kan. Jadi apakah masalah di situ? Maka saya telah nyatakan semalam, iaitu perkara yang memang sudah menjadi kewajiban fardu ain rukun Islam ya, iaitu contohnya kewajiban menunaikan fardu haji dan fardu umrah. Kerana menurut mazhab kita Syafi'i, dua-dua tu wajib. Kerana firman Allah Ta'ala sendiri yang menetapkan begitu kan. Itu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sebut dulu haji dan umrah, bukan haji saja, haji dan umrah. Sempurnakan oleh kamu akan haji, ataupun tunaikan oleh kamu akan haji dan umrah lillah. Jadi umrah juga merupakan sebahagian daripada kewajiban atas setiap individu. Oleh sebab itu, jadi kalau seorang bernazar sedangkan dia masih lagi mempunyai fardu haji, haji fardu bukan fardu haji, haji fardu ataupun umrah fardu, maka umrah itu sendiri tak sah sebenarnya kalau dia sedang melaksanakan haji, dia sedang berniat ihram haji atau umrah haji atau umrah nazar contohnya. Maka oleh kerana dia masih belum menunaikan rukun Islam, maka nazar itu tidak berlaku, tak sah nazar itu. Jadi bertukar daripada ihram umrah nazar kepada ihram umrah fardu Islam. Kalau haji pula, nazar haji jadi bertukar jadi fardu haji. Jadi haji fardu. Bukan fardu nazar tak. Bukan haji nazar, bukan haji nazar, tapi jadi fardu, jadi haji fardu, bertukar ke situ. Dia automatik bertukar gitu kan. Baik. Cuma ada satu jalan kelepasan begitu kan. Kalau seorang sudah bernazar, ada dinukilkan dalam kitab Bughayatul Talaq, boleh buat semakan di sana. Boleh dibuat semakan di sana. Maknanya kalau satu orang tu bernazar untuk menunaikan umrah, katakanlah dia tak buat lagi umrah rukun, dia tak buat lagi umrah rukun Islam tu kan, termasuk dalam makna haji dan umrah tu. Jadi
bertukar, jadi niat itu jadi bertukar menjadi haji atau menjadi umrah fardu Islam. Maka apabila bertukar tu, dia orang itu sebenarnya tak perlu lagi menunaikan nazar dia. Dia tak payahlah dah buat menunaikan ataupun mengqadhakan nazar haji dia atau nazar umrah dia, tak perlu dah. Tak perlu. Cuma madai dengan haji fardu dia dan umrah fardu dia tu. Jadi dah termasuklah situ nazarnya. Termasuklah umrah nazarnya dan termasuklah situ umrah fardu fardu haji dia tu. Termasuk situ haji fardu. Tukar-tukar haji fardu. Fardu haji lain. Fardu haji rukun haji. Haji fardu. Jadi betul. Jadi dia tak perlu, orang tersebut tak perlu menunaikan umrah nazar dia atau umrah ataupun haji nazar dia. Ini boleh buat semakan dalam buku telak ya. Masalah ini boleh semak saja. Jadi saudara semua sama kita karangan Syekh Al-Fafani. Jadi ada jalan keluar juga. Ada jalan keluar. Itu tadi saya buat sekadar yang saya tengok lah. Kalau sekiranya satu orang tu telah masuk ke dalam rukun-rukun haji ataupun wajib-wajib haji kan. Dalam rukun-rukun haji atau rukun umrah. Kalau sekiranya dia tak buat lagi, seperti mana dalam soalan yang lepas tu. Jadi sampai beberapa hari kita bicara hak tu je. Pasal maka dia keluar pada tajuk perbincangan yang kita fokuskan pada masa ini kan, itu haji. Itu kita fokuskan pada puasa dan zakat. Puasa dan zakat ni nak raya pula ni. Jadi kalau tak dilaksanakan lagi, kalau masih tak dilaksanakan, dia tak pergi, tak sampai, tak niat di miqat lagi, tak ada apa-apa. Tunggu je lah. Okey. Baik, insya-Allah Ustaz Syafiq Al-Qani daripada Labuan, wilayah persekutuan kita selalu tersilap faham. Masih lagi kita memahami Labuan itu adalah Sabah. Labuan Sabah. Sebenarnya Labuan bukan Sabah. Labuan adalah wilayah persekutuan Labuan. Wilayah persekutuan Labuan. Jadi kalau kita pergi ke Labuan, sebenarnya kita pergi ke satu daerah, sebahagian daripada wilayah persekutuan Labuan. Dia pemerintahan dia lain lah tu. Bukan milik Sabah, dia milik wilayah persekutuan. Biar apa khabar ya Tuan Ustaz Syafi'i daripada Labuan sana. Mudah-mudahan sihat sekeluarga dan semua sahabat-sahabat handai kita, Tuan Haji kita, Tuan semua sana-sanalah. Salam kepada mereka ya. Abdul Rahman Al-Kalantani, Tuan Imam kita. Tahniah orang Kelantan. Tahniah punduk Lubuk Tapah. Allah, Masya Allah, Tabarakallah, telah dipilih salah seorang daripada anak Kelantan, daripada keturunan ulama yang berjasa lah, bukan sekadar kepada negeri Kelantan, bahkan kepada seluruh negara lah, masyarakat Melayu kita. Dia telah dipilih, telah dititahkan, diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai mufti baru wilayah persekutuan kita lah. Jadi tahniah kepada Kelantan ya. Masya Allah, itu semua sahabat-sahabat kita yang mudah-mudahan dengan terlantiknya mufti yang daripada aliran-aliran kita ni, supaya mudah-mudahan ahli sunnah wal jamaah masih lagi ada boleh bernafas lah, boleh mengasai kelegaan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Oh, Masya Allah, Rumput main. Apa khabar Tuan Rumput? Salam Ustaz, adakah sunat cukur kepala baby yang baru lahir sebanyak 40 kali? Itu 40 Jumaat. Adakah sandarannya kalau nak lakukannya? Saya tak pernah dengar itu. Jadi sekali je. Dalam maktub dalam kita fiqh kita sekali ya. Yang kata 40 kali tak benar. Kalau nak buat atas sebab-sebab, alasan-alasan
Tengoklah situ munasabah tidak di sudut manfaat dan mudarat ya. Semuanya ada. Kalau di sudut bercukur tu pada hari Rabu, kerana hari Rabu tu hari cahaya, ada setengah daripada orang yang baik-baik lah, orang soleh zaman dulu mencukurkan kepala anak dia setiap hari Rabu. Jadi tafaul hari Rabu tu hari cahaya, hari diciptakan cahaya. Mudah-mudahan di situ bercahayalah hati anak itu, bercahaya. Itu tafaul saja. Kalau carikan nas, wallah SWT, mungkin ada lah kot. Jadi amalan orang salih ni kena iktibar juga. Baik Ustaz Syafi'i, masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Seluruh jawatan masjid Jami' layangan kirim salam kepada Ustaz. Waalaikumsalam antum jami'an insya-Allah. Hafizakumullah. InsyaAllah ta'ala. Allahumma ja'alna minasyahidina minasyakirina walhamidina. Allahumma akrimna binurit taqwa. Allahumma akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Najmi Aris, duit riba siapa yang boleh pakai? Masya-Allah Tuan Najmi. Masya-Allah, soalan yang agak berat sikit. Tapi sekadar beginilah saya jawab secara pandangan ulama tua, ulama turas yang saya faham lah, yang saya pernah terjumpa. Yang pertama, di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Mandali, saya kira dalam kitab Jawi, soal jawab beliau itu kan, iaitu Mutiara yang Indah. Dalam kitab itu ataupun beberapa kitab lain barangkali ada dalam kitab-kitab lain karangan beliau juga, yang menyebut kata duit riba itu terus ke duit apa jugalah adalah tidak boleh sekali-kali digunakan oleh siapa-siapa pun, kerana duit itu duit haram. Itu yang saya faham itulah. Jadi nampak situ lebih agak lebih inilah, lebih tegas. Dan ada lagi satu pandangan daripada ulama Melayu kita juga, iaitu bekas mufti negeri Johor, Said Alawi ya. Tuan Said Alawi dalam fatwa beliau itu, fatwa bekas mufti Johor dulu, dalam kitab susunan fatwa-fatwa beliau. Beliau ni mufti zaman dulu ni, mufti rasanya sebelum merdeka lagi, masih zaman British lagi tu. Jadi dalam fatwa beliau itu dicatat di situ kaul-kaul yang memboleh digunakan duit-duit yang haram seperti itu, seperti duit interest, duit riba, seperti duit loteri. Zaman itu ada loteri kebajikan masyarakat kan. Duit loteri kebajikan masyarakat sebenarnya bukan kebajikan pun. Bila kata benda haram, perkara haram, loteri itu judi, tidak boleh dikatakan kebajikan. Jadi sekarang ni pun kerajaan telah masukkan loteri kebajikan masyarakat tak ada. Jadi duit itu duit haram. Kalau dia menang banyak benda berjuta pun tak boleh digunakan. Jadi duit-duit itu boleh disekalikan, dikumpulkan dalam jumlah harta faid. Dia kata harta faid. Harta faid ni satu bahagian daripada kluster kelas bagi Baitul Mal lah. Di bawah Baitul Mal semua tu. Jadi dikumpulkan antaranya harta-harta orang-orang yang murtad kalau meninggal dunia. Jadi harta-harta pusaka mereka itu diletakkan, diserahkan kepada Baitul Mal negara dan diletakkan di bawah bahagian harta-harta faid nama dia. Jadi termasuknya duit haram ni, masuk itu duit yang tidak dijumpai tuannya. Memang tak boleh nak dibagi balik, nak pulang balik. Sebenarnya duit haram gitu, bila kata haram, bukan ain dia haram, sifat dia tu je. Jadi kalau sekiranya boleh dipulangkan balik pada tuan dia, boleh lah. Tuan dia boleh guna balik.
Okey. Jadi duit yang begitu diharuskan penggunaannya kepada perkara-perkara awam muslimin, maslahat orang Islam. Tapi kegunaan tu mestilah awam, mesti umum, tak boleh untuk peribadi. Mungkin contohnya seperti digunakan untuk buat jambatan, untuk digunakan buat jalan raya, ataupun untuk longkang-longkang, untuk maslahat umum, untuk maslahat negara. Kembali faedahnya, manfaatnya tu kepada muslimin. Itu pendapat dalam fatwa tu lah. Jadi saya tengok banyak cenderung pada fatwa tu ramai ulama kita, tuan-tuan guru kita, ustaz kita yang cenderung pada pendapat itu. Sebab tu boleh digunakan daripada harta-harta duit interest, duit simpanan itu kan. Bagian interestnya itu untuk digunakan untuk kegunaan awam. Dan yang menariknya dalam fatwa beliau itu disebutkan dua kaul, dua rujukan ulama yang saya kira mutawatir. Yang pertamanya daripada Imam Ghazali sendiri, dan yang kedua daripada Ibnul Qayyim. Jadi tuan-tuan susah semua boleh tengoklah fatwa tu macam mana. Jadi itu satu pendapat yang kita boleh pertimbangkan. Kalau tidak, duit itu tersimpan itulah. Boleh. Tuan Najmi ya, insya-Allah. Okey. Tadi yang pertama nanti agak tegas, itu tegas. Yang ini agak boleh bernapas sikitlah. Okey, ruwatan Nabi. Okey, Syafi'i Ghani, masya-Allah Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz berkenaan adakah mesti seseorang ayah mohon izin kepada anaknya yang sudah baligh untuk membayar zakat fitrah bagi anak itu, walaupun anak tersebut masih dalam tanggungan si ayah itu? Ya, kena Ustaz, kena bagi tahu. Izin tu maksudnya kawan-kawan bagi tahu lah. Bila dia dah akhir balik, bagi tahu, kata saya bayarkan zakat, ayah bayarkan zakat awak. Begitu je. Dia mengangguk ke dia diam ke, okay, boleh lah tu. Okey. Sebab apa, kena pastikan ada keizinan daripada orang-orang yang orang yang dikata anak-anak wali kita kan, yang orang yang kita tanggung, seseorang yang dinafkahkan itu, walinya mahu membayarkan zakat untuknya, perlulah keizinan. Sebab dia dah akhir dan balik. Sebab niat itu bukan daripada wali, niat itu daripada niat membayar zakat itu adalah milik bagi peribadi, individu yang dinafkah, yang ditanggung itu. Walaupun anak kita sendiri dia sudah akhir balik, dan kita masih menanggung dia, menanggung nafkah belanja dia, sebab dia tidak ada berkemampuan, dengan sebab tidak ada harta. Yang kedua, dengan sebab tidak ada usaha yang layak bagi dia, walaupun badan dia shadow sihat, tapi dia tak ada usaha kerja yang sesuai untuk dia untuk mencari nafkah rezeki. Jadi ibu bapa kena tanggung lah kadang-kadang yang begitu, anak cucu yang begitu. Jadi anak cucu yang sudah akhir balik, mesti kita kena maklum pada dia untuk dibayarkan zakat. Sekurang-kurangnya boleh, masalah ini boleh disemak dalam buku panduan ibadah bahagian zakat yang ditulis oleh murid kepada Syekh Umar Khatib Singapura. Dalam tu jelaslah ilah dan penjelasannya, dan saya kira memang diambil daripada masalah itu, memang asal usulnya memang wujud dalam kitab Tuhfah. InsyaAllah saya, kalau kita pergi jauh-jauh banyak mungkin tak jumpa masalah ni, pasal dia berkait dengan masalah wakalah. Okey, baik. Rifai Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar warahmatullahi? Boleh dah melintasi daerah sekarang ni, alhamdulillah, dah syukurlah kita pada Allah, boleh lintas daerah. Rembau boleh pergi Tampin boleh pergi Seremban boleh pergi Rembau, boleh 3-4 daerah boleh lagi sekitar Negeri Sembilan. Dengar cerita begitulah. Kalau tidaklah, nasib lah kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Ustaz. Ustaz berlaku ni, tu yang saya jawab je tu. Ada orang tak pandai bayar fitrah secara online, dia nak qada tahun depan bila PKP dah selesai. Macam mana tu? Tak boleh, berdosa lah. Tak boleh. Jangan qada, jangan. Kalau kita boleh bayar. Bayar online tak tahu, kau lah
Jabatan Zakat. Dia ada di situ kan. Online dia, tanyalah dia orang cara nak buat. Pergi cari orang yang pandai, bayarkan. Ataupun wakilkan kepada siapa-siapa yang pandai, minta dia tolong bayarkan. Wakilkan boleh. Yang penting kita ada niat. Semasa kita keluarkan duit itu, keluarkan beras itu, kita berniat inilah bahagian zakat. Serahkan kepada wakil untuk menyelesaikan ya. Baik, insya-Allah ada jalan keluar dia tu, jalan penyelesaian dia tu ada. Okey. Rumput men. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama tuan rumput. Insya-Allah bila nak jadi pokok. Insya-Allah Syafi'i Ghani, amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz ya. Abu Aiman Al-Banjari, insya-Allah Abu Aiman Ibnu Ahmad. Assalamualaikum tuan Syekh. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berkati tuan Syekh dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita ada masa sikit lagi. Jadi sementara menunggu apa-apa juga yang akan dilontarkan oleh tuan-tuan kita kan, orang soleh kita ni, sementara nak menunggukan. InsyaAllah saya suka juga saya sebut di sini. Semalam atau beberapa hari lepas, saya tak ingat dah bila, ada orang bertanya kan kenaan perbezaan. Tak ada suara. Oh, tak ada suara ya. Ada suara tak? Ada suara? Kan suara saya slow. Tolong respon ya. Ada suara ya? Ada tak? Ada atau tak ada suara? Tolong respon. Okey. Ada suara atau tak? Masalahnya sekarang ni. Mungkin line tak berapa bagus ya. Baik, ada soalan lagi di sini. Okey, lambuan jelas ya. Rafa'i Ustaz, okey Ustaz Rafa'i seorang. Okey, Tuan Najmi mungkin tempat ya. Okey. Ustaz Rafa'i seorang tauqi bayarkan fitrah untuk perkara para pekerjanya. Boleh tak? Tak boleh, tak sah. Tak sah. Pasal pekerja itu bukan tak termasuk di dalam. Jadi kalau pekerja itu susah, memang orang miskin, mungkinlah lebih baik sedekah terus duit tu kepada pekerja tu. Lebih baik majikan itu hadiahkan ke atau sedekahkan duit belanja untuk pekerja dia daripada dia membayarkan fitrah untuk pekerja dia. Jadi itu kadang-kadang kesilapan juga ya. Kita terlalu rajin untuk bayar fitrah, kita bayarkan fitrah untuk bukan mereka itu menjadi kewajipan tanggungjawab nafkah. Yang boleh diambil kira bab masalah membayarkan fitrah ni ialah khas untuk mereka-mereka yang menjadi kewajipan kepada seseorang wali, iaitu seorang penjaga lah. Kalau ibu bapa, kalau bapa lah, kalau datuk lah, kalau penjaga lah, untuk menafkahkan mereka. Kalau tidak jadi kewajipan nafkah, tidak ada hak untuk kita bayarkan zakat mereka. Walaupun anak saudara kita bukan jadi nafkah wajib, nafkah sunat saja, tidak wajib. Jadi adakah perlu kita bayarkan zakat untuk zakat fitrah dia? Tak perlu. Kalau betul dia susah, lebih baik kita bagikan fitrah. Dia tu menjadi mustahiquz zakat, layak pula, berhak pula untuk menerima zakat. Walaupun anak saudara kita dengan makna anak
kakak kita atau anak adik kita. Kita kena tengok di segi hukum syarak ni siapa dalam bab munakahat mungkin siapakah yang menjadi kewajiban dalam masalah nafkah dalam bab nafkah. Mereka itulah yang mungkin menjadi kewajiban, mungkin tidak. Mungkin wajib, mungkin tidak. Mungkin tidak, contohnya kalau anak kita dah dewasa dan yang punya pekerjaan yang layak untuk perbelanjaan dia, jadi kita tak wajib nak zakatkan dia. Dan dia, kalau kita nak zakatkan, kena minta izin dia. Kena minta izin dia. Dia kena nak zakatkan untuk diri dia sendiri, zakat fitrah. Kalau kita nak zakatnya, kena minta. Itu cerita tadi, timbul kena minta izin. Boleh ya? Tuan Rafa'i, Ustaz Rafa'i Rambau, terima kasih bertanya. Okey, Ustaz Syafi'i Labuan jelasan, Alhamdulillah. Bintu Ahmad, apa hukum orang pinjam duit kita RM100 tapi dia bayar RM150? Kalau ada dalam perjanjian akad, masa kita mula-mula mengambil RM150 itu, masa mula-mula kita menerima RM100 daripada orang yang beri pinjam pada kita, di situ ada perjanjian. Masa saya bayar nanti, saya bayar RM150. Dia sebut dengan talafuz, dengan lidah kita, jadi riba, maka haram. Itulah kata riba. Riba diistilahkan dalam fiqh sebagai riba fudul, dia panggil. Riba fadli, riba fudul. Cumanya ada juga dalam fiqh, dalam fiqh dikatakan situ, kalau tidak disebut di dalam akad, kita meminjam pada seorang RM100 dan diakadkan pinjaman tu, saya pinjam wang anda sebanyak RM100, dan orang tu pun berkata, ya, saya pinjamkan kepada awak. Pinjam tu sebenarnya dengan makna hutang, tapi telah bertukar bahasa daripada satu zaman, pertukaran zaman masa semasa kan. Jadi hutang tu dah digunakan, kalimah hutang tu dengan makna pinjam, ataupun pinjam tu maksudnya hutang. Itu standard bahasa sekarang gitu kan, bahasa Melayu, bahasa Malaysia pun sekarang, pinjaman makna hutang. Walaupun pada istilah syaraknya, terjemahan segi lughawi, lugatan atau istilahan pun sebenarnya itu hutang, bukan pinjam. Pinjam ni lain, pinjam kena pinjaman, maknanya pinjam macam baju bolehlah pinjam. Baju boleh pinjam. Kalau yang tak hilang kan, dipulangkan semula. Kereta pinjamlah. Tapi kalau sekiranya perkara itu akan hilang, rosak, punah, seperti beras. Beras bukan pinjam, beras hutang, berhutang. Okey, duit digunakan, dia hilang. Dia sudah jadi milik orang lain, ditamlikkan kepada orang lain, dipermilikkan, bertukar tangan itu. Maka jadi milik orang lain, maka hilanglah dia. Okey, yang itu tak kata pinjam, itu hutang. Okey, itu pada istilah syarak, fiqh. Tapi tak apa, lughawi kan. Jadi pinjam tu mana hutang. Okey. Jadi di sini kalau kita pinjam RM100, orang tu pun akadkan, saya hutangkan pada awak 100. Tak ada sebut pun langsung bayaran lebih, walaupun RM10 berapa sen, tak sebut. Maka ketika dia bayar, si peminjam ini tadi membayar lebih RM150 dengan tak ada perjanjian apa-apa, maka hukumnya sunat. Kerana itu berdasarkan fiqhnya begitu, dan ada hadis-hadis mungkin yang mengatakan sunat bersyukuri kepada nikmat orang menolong kita dengan bagi hutang kepada kita. Kita susah. Seseorang tu tidak akan berhutang kalau sekiranya dia tidak memerlukan. Jadi saat memerlukan itu ada saat masyakkah, kepayahan, susah. Jadi berhutang tu sebab susah. Okey. Jadi kalau kita nak membalas orang menolong kita, orang bagi hutang pada kita tu, maksudnya maknanya dia menolong kita. Jadi kita nak membalas kebaikan dia tu, kita lebihkan bayaran. Dengan tak apa, tidak ada perjanjian, maka itu hukumnya sunat. Itu sunat. Masalahnya bila ada dalam perjanjian, lebih-lebih dalam talafuz, dalam bentuk dilafazkan dengan lidah. Dan saya tak mau bincang panjang lah, cukup sekadar tu. Okey, ada ustaz ya, insya-Allah. Baik, rumput men Ayub Tan, masya-Allah. Saudara Ayub Ikramullah, masya-Allah. Tuan Ikram Hadi, baik, jelas ya. Haslizam Abu Bakar, masya-Allah. Segamat jelas ya, ada orang Segamat Johor. Apa khabar orang Segamat? Masya-Allah.
Zahin Haikal, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan solat Jumaat berlaku khilaf jumlah jamaah. Itu ada satu golongan ini mengatakan hujah Imam Syafi'i bagi 40 orang tu tidak kuat. Soalan saya, kalau mereka mengatakan 2 orang sahaja sudah cukup, adakah boleh kita bertaklid dengan melaksanakan solat Jumaat di rumah dengan jumlah 3 dan 4 laki-laki? Tak boleh. Tak boleh. Nombor 1, saya nak jawab yang patut jawablah. Nombor 1, kenapa kira 2 orang? Kenapa tak kira seorang? Ada 14 kaul ataupun 15 kaul tentang bilangan Jumaat. Kaul Ibn Hazmin seorang je. Ibn Hazmin ataupun daripada kaul Ibn Abbas seorang. Tapi Syekh Abdul Qadir Meneli dalam kitab beliau, ada dalam kitab Matahari Pencerahan, buat penyuluh kesalahan atau kesilapan Abu Bakar Al-Asy'ari. Dalam kitab itu beliau mengatakan kaul yang mengatakan seorang ni memang tak mendasabah lah, walaupun diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, kerana masalahnya banyaklah perbincangan dalam usul fiqh. Pertamanya, perkataan itu bukan perkataan Nabi, itu pendapat Ibnu Abbas. Itu pendapat Ibnu Abbas yang boleh diihtimalkan tidak marfu'. Yang tahqiqnya itu fatwa. Bila fatwa pendapat sahabat, kalau ia sahih, kalau kata sahih seorang tu, jadi itu adalah fatwa pendapat Ibnu Abbas. Pendapat sahabat ni, kalau tidak ada sokongan dalil-dalil yang lain, maka tidak boleh dijadikan hujah. Tak boleh di sisi usul fiqh di mazhab kita Syafi'i kan. Okey, satu. Jadi nak kira 3, 4 apa? Kira 1 senang. Semayang seorang-seorang. Puas hati je lah. Boleh. Boleh Tuan Zain. Boleh je kalau nak kira gitu. Sebab tu rumah kita tak boleh. Kemudian kalau yang kedua, kalau kata Syafi'i kata tak kuat, Syafi'i itu siapa? Kaul Syafi'i, ialah Syafi'i pun fatwakan 41. Tetapi semua pendapat Syafi'i, kalau Syafi'i mengatakan lam ahfaz, maksudnya saya tidak menghafaz, saya tak ambil iktibar kaul-kaul yang lain tu, ataupun hadis-hadis yang lain, mereka hadis tentang hadis yang 40 sahaja. Dan ada beberapa hadis yang menceritakan 40 orang tu ada. Bilangan 40 orang tu sama ada daripada sahabat, daripada Nabi sendiri, atau tafsiran yang kata semayang Jumaat itu. Antaranya satunya tafsir berkenaan dengan semayang Jumaat yang dalam surah Jumaat tu kan, yang kata khutbah tu, asalnya khutbah Jumaat ni selepas semayang, tapi bertukarlah Tuhan perintah dia mari wahyu kata suruh perintah Nabi tukarlah, kerana selepas daripada semayang baru nak baca khutbah, ahli-ahli Jumaat tu pergi melayan orang. Tinggallah beberapa orang saja yang menunggu Nabi nak berkhutbah. Jadi sikit orangnya. Dia katanya yang berjemaah hari sembahyang Jumaat hari itu 40 orang. Okey. Masalah perkataan-perkataan ataupun hadis-hadis Imam Syafi'i ni, jangan kita ingat itu Syafi'i. Oh, Syafi'i dia tak jumpa Nabi. Kita kena tengok kitab yang dikarang pula oleh murid-murid Syafi'i seperti Al-Muzani. Al-Muzani dalam banyak dalam kitab, dalam Mukhtasar Muzani ke, ataupun Al-Baihaqi pun ada. Al-Baihaqi ada mengarang kaul-kaul yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, kemudian diwasalkan pendapat itu, kaul-kaul itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kata tak kuat tak boleh. Itu buang masa lah kita bercara dengan orang mengatakan lemah. Imam kalau sampai kaul sampai tahap mujtahid ni, kalau ada orang kata lemah, orang tu buang masa kita nak melayan dia. Sebab kita kena banyak buat kerja, menghabiskan boreh. Orang bertanya, orang Negeri Sembilan kata menghabiskan boreh je. Kita buang tenaga kepada dia, kita beri tumpuan nak menjawab padanya, dia bukan dia percaya pun jawapan kita pun. Buang betul-betul menghabiskan boreh. Boleh ya Tuan Zain? Okey, soalan saya, kalau mereka mengatakan 2 orang Syafi'i sudah cukup, adakah boleh kita? Tak boleh. Orang awam
tidak boleh bertaklid sebarang-sebarang. Mereka hanya wajib bertaklid kepada orang alim. Dan orang alim yang pasti, yang ada autoriti itu tentulah macam mufti-mufti atau ulama-ulama mutabar. Mereka pegang situ lah. Kemudian kaul-kaul yang lebih-lebih, yang 1-4 orang semua ni, yang lain pada kaul-kaul yang mutabar. Yang saya sebut dulu, kalau Syafi'i, selingkungan mazhab Syafi'i ni saja ada 4 kaul saja. Kaul jadi, kaul qadim, kata 40, 41, 12 atau 4 orang saja. Jangan keluar lebih daripada itu. Itu Syafi'i. Masih lagi. Masih sekitar walaupun ada pertelingkahan. Kalau Nawawi kata tak ada yang riwayat daripada Syafi'i kurang daripada 40 sebenarnya tak ada. Dia sama ada 41, 40 saja. Nawawi ada boleh semak dalam Raudhah beliau tu. Tapi tak apalah. Bila disemak semua sekali, ada 4 juga. Ada. Boleh. Ada wajah dia. Nak keluar daripada situ, orang-orang awam ni, dia wajib bermazhab. Wajib. Bermazhab maksudnya, bermakna dia kena beramal dengan ilmu-ilmu yang diambil daripada ulama yang dapat dipertanggungjawabkan. Boleh ya? Jadi kalau tanya saya, boleh tak taklid untuk dia pergi percaya kepada orang begitu, mana dia buat guru orang begitu. Orang kata 2 orang boleh, seorang boleh. Dia buat guru, buat tuan guru, maha guru dia, pakar rujukan dia. Bolehlah dia lah. Esok orang tu bertanggungjawab dengan Tuhan. Dia pun kena soal, orang tu pun kena soal juga. Kalau kita ikut imam-imam mazhab, mutabar senang. Ikut Syafi'i, ikut para Syafi'i yang ulama-ulama mutabar. Jadi mereka lah yang jawab dengan Tuhan. Mereka tak apalah, boleh jawab. Kita ikut mereka, mereka lah jawab. Pada masyarakat. Benda ni menyangkut akhirat, Masya Allah. Okey. Malik Abdul Tuan Malik Melaka apa khabar? Alhamdulillah. Abdul Hadi, Alhamdulillah. Kuala Ketir jelas ya. Alhamdulillah. Tuan Said, Syam Adawiyah. Assalamualaikum Tuan Haji. Sungai Aceh clear ya? Okey, Sungai Aceh Penang clear, Masya Allah. Tadi Tuan Najmi yang macam Kuala Lumpur sana, Selangor, Tuan Haji Najmi, saya dah jawab tadi ya. Mudah-mudahan Tuan Najmi mendengar jawapan saya. Okey, saya ulang baliklah. Kot-kotlah tadi tak dengar. Tadi tak ada suara, sekarang sudah ada suaranya. Soalan Tuan Haji tadi, siapakah, di manakah boleh dihalakan atau digunakan duit riba seperti duit interest dan sebagainya itu. Iaitu kebanyakannya orang kita ini lebih cenderung kepada fatwa bekas Mufti Johor Said Alawi ya. Ada dalam kumpulan fatwa, kitab fatwa beliau yang telah dicetak oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Saya rasa itu tahun 50-an itu. Belum merdeka lagi atau dah merdeka lah. Okey. Kumpulan-kumpulan tu, kumpulan fatwa beliau tu diulang cetak berkali-kali sehingga yang terbaru pun nampaknya macam ada. Tapi isi dia samalah. Menarik. Beliau memang seorang ulama yang hebat lah, kerana banyak maklumat yang beliau kupas dalam fatwa-fatwa beliau itu detail, dakik. Memang tarap, Masya Allah. Dan Tuan Said Alawi ni mengarang juga, selain daripada kitab jawi beliau, juga mengarang kitab Arab. Ada kitab Arab yang beliau karang. Saya ada memiliki sebuah kitab Arab karangan beliau lah, yang telah dicetak oleh ulama Mesir. Masya Allah. Jadi kalau berdasarkan kepada sarana beliau itu, maka bolehlah kita tengok sana. Iaitu diumumkan penggunaannya kepada seluruh orang Islam. Jangan guna untuk peribadi. Boleh harta-harta begitu diumumkan. Walaupun ada kontranya, ada yang tolak. Itu biasalah. Pro dan kontra itu biasa. Okey, Abdul Aziz bin Rusli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuan Abdul Aziz. Apa khabar? Zahin Haikal. Ya Syekh. Buat mereka bercakap tanpa adab, mengatakan mendapat Syafi'i lemah.
lemah ke mana? Masya Allah. Masya Allah. Mereka ini, kita melayan mereka ni masalah lah. Orang yang mahir hadis, yang mereka pun jawab juga mengatakan, jangan kita sangka Syafi'i tak tahu ilmu hadis. Jangan kita jangka imam-imam yang 4 mazhab itu tidak memahami atau tak tahu hadis. Itu satu kesilapan. Ataupun kita menyangka ilmu hadis itu hanya terimpun dalam mazhab Hambali, kerana Imam Ahmad bin Hanbal telah menyusun hadis itu berpuluh-puluh ribu hadis kan, disusun dalam dikumpulkan oleh pengikut-pengikut beliau di dalam sebuah kitab yang dinamakan Musnad Imam Ahmad kan, Musnad Ahmad bin Hanbal. Baik. Jadi kalaulah kita layan ataupun kita dengar cakap yang atau keputusan yang begitu, jadi kita pun jadi terkeliru lah. Ulama-ulama yang besar-besar di Arab tu semua tahu tu. Jadi kita orang Melayu kalau faham begitu, mazhab Hambali, dia mazhab hadis, kerana Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab hadis dia. Mazhab-mazhab lain ni dia tak pakai hadis. Itu semua keliru lah. Saya rasa kekeliruan yang sangat besar. Kita nak melayan apa orang macam itu kan. Jadi itu masalah perdebatan lah pula. Bolehlah kita nak cakap sikit je. Kalau ada kata semua hadis ini terkumpul dalam mazhab Hambali, kenapa fatwa mazhab Hambali, fatwa fiqh Hambali itu sendiri kadang-kadang tak sesuai dengan hadis-hadis yang ada dalam Musnad Ahmad. Imam Ahmad kata lain, tapi fatwa mazhab dia lain. Dan orang-orang yang betul-betul mazhab Hambali dalam dunia ini, mereka belajar betul-betul mazhab Hambali yang sebenarnya pure Hambali. Bukan Hambali yang di propagandakan oleh sebagai aliran tu kan. Tapi betul-betul fiqh Hambali sendiri. Mereka pun mengatakan mazhab Hambali ni lain dengan apa yang difaham oleh aliran Salafi ke Wahabi ke Sa'id. Sebenarnya lain tu memang lain. Mazhab Hambali memang ada kelainan. Memang ada kelainan. Masya-Allah. Insya-Allah tuan ya. Tuan Zahin Haikal, mudah-mudahan ada pencerahan di situ, boleh membantu tuan. Dan kalau ada kekurangan kita sama-sama tambahlah. Okey, Said Kusyairi, masya-Allah tuan Said, apa khabar? Naam, Negeri Sembilan, Nahdlatul Ulama, Negeri Sembilan, masya-Allah tuan Nahdlatul Ulama. Ini Nahdlatul Ulama ni masya-Allah, himpunan para ulama kan, Nahdlah. Daripada seberang sana kan, yang dipeloporkan oleh Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, bapa kepada Gus Dur. Gitu kan? Bapa Gus Dur kan ke datuk dia. Semoga Tuan Syekh Abdul Rahman dipermudahkan, amin. Tuan-tuan yang di dalam na'am itu masya-Allah dicahayakan Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Barakallah. Amin ya Allah. Doakan saya, insya-Allah. Bintu Ahmad, terima kasih berdoakan saya. Sama-sama kita berdoa untuk kemakmuran Ahli Sunnah wal Jamaah di alam Melayu kita ini boleh insya-Allah dicemerlangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bintu Ahmad, adakah seorang perlu tinggal asing daripada ibu bapa yang tidak solat, atau masih tinggal dengan mereka kerana menjaga hati mereka? Duduklah situ, doakanlah ibu bapa itu, pujuk pelan-pelan supaya sembahyang. Apa pergi lagi. Adapun ada juga setengah daripada kitab-kitab cerita Jawi ataupun daripada hadis-hadis, saya kira kalau hadis itu ada yang wujud begitu pun adalah hadis-hadis yang lemah, sesuai untuk sebagai untuk dia panggil tarhib kan, sebagai tarhib. Jadi bukan untuk sebagai ukuran hukum syarak, tak boleh.
Jadi ibu bapa ni tetaplah ibu bapa kita. Tetaplah dia ibu kita walaupun dia tidak beriman. Tambah kalau dia pun beriman, mengucap 2 kalimah syahadah, dia yang melahirkan kita, cuma dia tak semayang. Dia ada sedikit kekurangan di situ, dia tak semayang. Maka kita pujuk dia lah, mudah-mudahan dia semayang. Apa kita lari? Tetap kita berhak, kita sebagai anak, kewajiban berkhidmat, memelihara dan mewujudkan kasih sayang kita kepada ibu bapa kita, itu satu hak. Situ perkara yang wajib kita laksanakan. Okey, Zahin Haikal, ini kadang-kadang kita dengan ibu bapa, orang keluarga kita tegas, kan? Tak semayang je, wah, kita pun mulalah carilah jalan supaya kita bertindak. Tapi dengan rakan-rakan kita, kawan-kawan yang kita sahabat, yang kita suka, yang kita sayang, tak semayang pun, kita buat tak tahu je. Duduk sebumbung, tak kira pun itu air hujan tu jadi air kencing anjing, tak air kencing anjing. Hak yang cerita jadi air kencing anjing tu pun saya kira itu pun bukan satu khabar yang begitu sahih. Cuma sebagai peringatan bolehlah, nak buat jadi satu ukuran tak boleh. Baik boleh ya Bintu Ahmad. Jadi kita jadilah, anggaplah diri kita tu sebagai pendakwah. Pendakwah. Anggap diri kita sebagai pendakwah sebelum kita jadi qadhi. Sebab qadhi ni tak ramai sepatutnya. Qadhi tu maksudnya penghukum. Pendakwah tu diperlukan. Pengasuh, pentarbiah, pendakwah, pengajar, itu memang diperlukan bilangan yang tak ada had, tak terhingga. Tapi qadhi, mufti, hakim, dia ada had. Dia tak perlu ramai-ramai. Tak perlu, dia ada had. Okey, insya-Allah Zahin Haikal, jazakallah Syekh wa iyyakum. An-Nur Hadi, insya-Allah. Okay, saya ada masa sikit lagi ya. Okey, ada masa sedikit lagi untuk sisi pada hari ini, dan beberapa hari lagi insya-Allah kita akan khatamkanlah sebelum bulan timbulnya Syawal. InsyaAllah kita mungkin selepas Syawal kita tengok baliklah perlu atau tidak kita mengadakan sesi live ni. Okey. Cukup. Kalau ada apa-apa lagi soalan dalam masa seminit lagi untuk saya menunggu. Untuk bagi masa seminit lagi. Dia tak makan nasi tengah hari ni memanglah ada lapar, dia lain macam, idea pun tak berapa nak laju kan. Jadi syukran jazilan wa iyyaka Bintu Ahmad, insya-Allah ya. Baik, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari insyaAllah ataupun lusa. Kita pun ada masa beberapa hari lagi, 4 hari lagi untuk sampai ke Syawal. Dan mungkin besok kita perlukan sikit maklumat berkenaan dengan sambutan Aidilfitri. Apakah perlu, apakah doa-doa patut dibaca. Dan kalau kita membayar zakat atau menerima zakat tu, bacalah doa-doanya. Dia ada doanya tu. Doa seorang yang menerima zakat. Hukumnya sunat kita menerima zakat pemberian zakat daripada seseorang peribadi atau daripada mana-mana pihak yang menghulurkan zakat kepada kita, kita doakan mereka. Dituntut oleh syarak, hukumnya sunat kita baca doa. Jangan terima terima kasih. Okeylah, terima kasih. Kalau dah senyap je lagi teruklah kan. Janganlah senyap je. Terima kasih tu pun okeylah juga, tapi terbaiknya dibacakan doa. Contohnya doa kita bayar, orang bagi kita duit zakat ke apakah, kita bacalah doa paling kurang, doa yang maklum, yang masyhur, dibaca yang ringkas, senang diingat. Ajarakallahu fima a'taita. Itu kalau zakat fitrah. Kalau dia bagi zakat perniagaan,
zakat harta kita tambahlah sikit. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Wa barakallahu fima abqaita. Inilah kalau nak baca dua-dua, sama ada zakat fitrah ketika menerima zakat fitrah atau menerima zakat harta, lagi baiklah. Ataupun doa-doa yang lain yang terpilih, ada lagi lah banyak doa-doanya. Yang saya baca tu paling ringkas, jangan senyap je. Bagi fakir miskin lah, bagi asnaf tu. Saya ulang balik . Kalau zakat fitrah, baca yang ringkas. Ajarakallahu fima a'taita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalasi pahala kepadamu pada apa yang telah kamu berikan. Itu fitrah tu kan. Kalau zakat harta, tambah sikit. Wa barakallahu fima abqaita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kepada harta yang masih berbaki, yang masih dipegang oleh kamu. Kita pun doakan dia bagi kita, yang pemberian dia beri kepada kita tu pun kita doakan harta yang ada pada dia, yang masih pada dia tu lagi pun kita doakan mudah-mudahan dia berkati, insya-Allah tuan. Okey Rafa'i, ini akhir saya pun nak berhenti dah, sudah ada panggilan. Tadi ada anak bayarkan zakat untuk ibu bapa, lepas tu bagi tahu macam mana ustaz? Anak-anak bayarkan zakat untuk ibu bapa. Itu pun satu juga. Kena bagi tahu lah. Tak apalah, bagi tahu lah je. Bagi tahu je. Bagi tahu. Lepas tu bagi tahu lah, kata zakat bapa saya telah bayar. Okey sayang. Kemudian dah bayar baru dia bagi tahu. Dah bayar bagi tahu. Dah bayar baru bagi tahu. Boleh kan macam itu? Kalau masalah taklid, tak apa, kita buat dulu baru kita niatkan taklid. Kita buat satu perkara yang batal mazhab kita, tapi mazhab orang tak batal. Kita dah selesai tu baru kita taklid mazhab orang. Mazhab kita tak batal tu kan. Ada yang kata boleh gitu. Ibn Hajar dalam Fathul Hadithiyah dia kata boleh. Boleh tak? Tapi yang ni terbaiknya ulang balik bayarlah. Bayarlah balik semula. Bayar balik semula Ustaz, senang. Bukan banyak mana pun, RM7 je untuk bapak dengan ayah, mama. Untuk mama dengan papa. RM7, RM14. Bagi tahu papa balik, saya besok kami hari raya besok ambil sunat hari raya. Nak bayarkan zakat untuk papa, mama. Dia bagi izin tak apa. Boleh ya? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya sihat. Selamat, sihat, dunia afiat. Boleh kita bersama lagi. InsyaAllah. Wassalamualaikum.